A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw udlam aw ajra yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu wa idha kharaja yaminahu wa la yahmilu dhikrallahi ta'ala wasma rasulihi wal qur'ana wa yughatti ra'sahu wa yab'udu wa yastatiru wa la yabulu fi ma'in rakidin wa qalilin jarin wa juhrin wa mahabbi rihin wa dhillin maqsud wa tariqin wa tahta syajaratin musmirah wa la yatakallamu wa yastabri'u minal bawli wa yaqulu idza dakhala bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa idza kharaja ghufranak alhamdulillahilladzi adhhaba anni al-adha wa afani. Baik, kata musannif rahimahullah, faslun yuqaddimu dakhilal khala'a yasarahu, mendahulukan orang yang orang yang nak masuk ke dalam tandas akan kaki kirinya. Wa idza kharaja, dan apabila dia nak keluar, dia mendahulukan kaki kanannya. Baik, dalam fasal ni musannif rahimahullah nak sebutkan kepada kita adab-adab orang yang qada hajat. Biasanya fasal ni disebut dalam kitab taharah. Yang kitab taharah lah disebut dalam kitab taharah bersama dengan istinja. Cuma dalam kitab ni nanti dalam syarah selepas habis fasal ni dia sebut fasal istinja daripada syarah sendirilah, bukan daripada matan. Sebab kebiasaannya orang yang orang yang nak qada hajat ataupun nak buat benda-benda yang membatalkan wuduk, sebelum ni kita sebut biasanya dia akan masuk ke dalam tandas, kan. Jadi diajak adab ketika qada hajat, adab ketika nak masuk, adab ketika nak keluar, dan adab ketika qada seorang tu melakukan qada hajat. Okey. Jadi kalau kita baca dengan syarah sekali, kata syarah, faslun fi adabi qadil hajah. Qala syarah hafizahullah, faslun fi adabi qadil hajah, fasal pada menyatakan adab-adab orang yang qada hajat. Dan dimaksudkan dengan adab di sini apa dia? Jadi kata syarah, al muradu bil adabi huna al umurul matlubatu min qadil hajah. Yang dimaksudkan dengan adab di sini adalah perkara-perkara yang dituntut untuk dilakukan daripada orang yang qada hajat. Dan perkara yang dituntut tu al-umur al-matlubah tu, wahya al-umur al-matlubah imma an takuna mandubatan aw wajibatan. Perkara-perkara yang dituntut tu sama ada sunat ataupun wajib. Sama ada sunat ataupun wajib. Cuma apa yang disebutkan di sini dalam kitab ni, yang disebut oleh muallif di sini, kesemuanya mahmul alal istihbab. Ada ditanggungkan atas sunat. Dia tak sebut yang wajib lah, dia sebut yang sunat. Illa anna jami'a ma dzakarahu al-muallif rahimahullah fi hadzal fasli mahmulun alal istihbab faqat. Taib, yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu. Maksud dakhilul khala' di situ adalah muridud dukhul. Orang yang hendak masuk ke dalam tandas. Itu maksud dengan dakhilul khala'. Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu. Dan orang yang nak masuk ke dalam tandas, dia mendahulukan kaki kirinya. Wa idza kharaja, dan apabila dia nak keluar.
Kharaja dengan makna idza arada an yakhruja ataupun idza arada al-khuruj. Dengan makna apabila dia nak keluar. Bukan dengan makna idza kharaja di sini bukan dengan makna apabila dia telah keluar. Yang apabila dia nak keluar, yuqaddimu yaminahu. Dia dahulukan kaki kanannya. Dalam Al-Fawaid Al-Mardiyah, syarah bagi Mukhtasar Latif juga karangan Imam Ramli, disebut di situ katanya ulima min kalamihi anna hadzal adaba lil mahal. Difaham daripada perkataan musannif yuqaddimu dakhilul khala' yasarahu. Ini orang yang nak masuk ke tandas, dia mendahulukan kaki kiri dia. Okay. Difaham daripada perkataan ni, adab mendahulukan kaki kiri ni dia berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat tu. Jadi kalau kita nak masuk ke dalam tempat tu, tak kiralah sama ada kita nak qada hajat ataupun bukan nak qada hajat. Seperti kita nak ambil barang yang tertinggal, contohnya keluar tandas sesuai qada hajat, ada barang tertinggal, dompet tertinggal, handset tertinggal, ada pakaian tertinggal. Jadi kita nak masuk, maka adabnya kita mendahulukan kaki kiri. Jadi adab ni dia berkaitan dengan mahal, berkaitan dengan tempat tu. Sebab tu kata Al-Imam Ar-Ramli dalam syarah dia kata ulima min kalamihi anna hadzal adaba lil mahal wa in dakhalahu li nahwi akhdhil mata. Walaupun dia masuk ke dalam tandas untuk mengambil umpama barang. Jadi dia takdimkan kaki kiri dan nak keluar kaki kanan. Begitulah kita nak masuk, adabnya bila kita nak masuk ke tempat-tempat yang mulia, maka kita akan dahulukan kaki kanan, dan kita nak masuk ke tempat-tempat yang keji ataupun tempat-tempat yang ada di dalamnya maksiat, kan. Jadi di situ kita akan takdimkan kaki kiri. Jadi tandas tempat buang najis. Sebab tu nak masuk suk, pasar raya ke ataupun shopping komplek ke, kan, mall ke, maka di situ kita takdimkan kaki kiri. Nak masuk bank pun kita takdimkan kaki kiri. Sebab apa? Biasanya di situ berlakunya orang kata apa, masalah Sayyidina Muhammad, penipuan, kan. Penipuan dalam jual beli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berlaku ghish. Begitu juga di bank. Di bank dia berkaitan pula dengan duit, kan, dengan duit, dan dia ada kaitan juga dengan riba. Jadi terkadang jadi pada dalam bank tu terkadang berlakunya riba. Berlakunya riba, dan riba tu merupakan satu maksiat. Jadi di situ kita akan takdimkan kiri, nak keluar kanan. Sebab apa? Yang luar tu lebih mulia daripada yang di dalam. Jadi apa-apa saja yang dalamnya disebut adab ni, kata Imam Nawawi, qala al-Imam Nawawi rahimahullah, wa hadzal adabu muttafaqun ala istihbabihi wa hadhihi qa'idatun ma'rufah wa ya anna ma kana min at-takrim budi'a fihi bil yumna. Apa saja yang termasuk daripada perkara yang mulia, maka dimulakan dengan kanan, wa khilafu bil yasar. Jadi dan selain daripada takrim, maka dimulakan dengan kiri. Kemudian makna al-khala' tu, asal maknanya apa? Jadi kata syarah, al-khala' fil asli al-bina'ul khali. Asal makna khala' tu al-bina' al-khali, binaan yang kosong, ataupun disebut juga al-makanul khali, tempat yang kosong, yang sunyi, tak ada apa. Kemudian dipindahkan perkataan khala' ni diguna pakai kepada tempat yang disediakan untuk qada hajat. Wa nuqila ilal fina'il muaddi li qada'il hajati urfan. Pada uruf. Ada asal dia al-bina'ul khali. Kemudian pindah perkataan tu untuk guna dengan makna lain.
Macam perkataan al-ghaid lah. Perkataan al-ghaid asalnya bukannya makna tai, najis. Asalnya al-makan al-munkhafid. Itu tempat yang kita kata curam kan, kita panggil tempat yang curam. Jadi dulu orang nak buang ayak, nak qada hajat, maka dia akan pergi ke makan al-munkhafid, tempat yang curam. Jadi bila tempat yang curam, jadi dia orang tak nampak lah dia. Tu asalnya. Akhir sekali diguna pakai kalimat ghaib tu kepada apa yang keluar daripada manusia. Baik. Kemudian kata ada lagi, adabnya lagi, wala yahmilu dzikrallahi ta'ala wasma rasulihi. Dan dia jangan bawa zikrullah. Dia tidak bawa nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga nama-nama rasulnya dan juga nama rasulnya. Wa nahwa dzalika, dan seumpama yang demikian tu, min kullismin mu'azzamin, daripada tiap-tiap nama yang dimuliakan. Seperti apa nama-nama yang dimuliakan? Ka asma'il anbiya'i wal malaikati khassatihim wa 'ammatihim, seperti nama-nama para nabi dan juga nama-nama malaikat. Sama ada malaikat-malaikat yang khusus dan malaikat yang umum. Cakap macam mana ni? Khassatihim wa 'ammatihim. Khassatihim wa ammatihim, sama ada yang khusus daripada para malaikat, ada malaikat-malaikat yang nak cakap macam mana? Salah saya Muhammad. Hak pangkat-pangkat tinggi ni lah. Kan? Hak pangkat-pangkat tinggi ni, hak pangkat-pangkat VIP ni. Kan? Yang Allah Taala bagi depa kelebihan, kan, ataupun yang selain daripada tu. Fa'an Anasin, itu tak apa, itu pasal perbuatan Nabi SAW. Boleh baca tak apa. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Daripada Sayyidina Anas katanya Nabi SAW apabila dia nak masuk tandah, bukan bila dah masuk tandah, bila Nabi nak masuk tandah, Nabi akan cabut dia punya khatam, dia punya cincin. Sebab apa Nabi cabut? Li'annahu manqushun alaihi Muhammadun Rasulullah, sebab terukir di atas cincin Nabi itu, terukir nama Muhammad, terukir perkataan Muhammad Rasulullah. Taib. Bagaimana pula kalau nama tu nama yang terukir tu salah satu daripada nama Nabi. Dalam masa yang sama, nama tu nama dia. Nama dia Muhammad, dan Muhammad tu nama Nabi. Nama Nabi kita SAW, ataupun nama dia Soleh, dan dalam masa yang sama di sana ada nama Nabi, namanya Nabi Soleh. Nama dia Musa contoh, ataupun nama dia Isa. Jadi nama dia tu kita kata mushtarak, berkongsi nama yang sama, kan. Nabi Musa, ada Nabi nama dia Musa, dia pun nama Musa, nama sama, orang yang berbeza. Jadi macam mana ni? Ada boleh tak dia nak masuk cincin ke ataupun nama-nama ni dalam tandah? Jadi di sini kita tengok pada kosak dia lah. Tengok pada kosak dia tu. Ditulis nama tu, dia kosakkan nama dia ke ataupun nama Nabi. Jadi kalau dikosakkan nama Nabi, maka hukum dia makruh. Maka kalau tidak dikosakkan nama Nabi tapi dikosakkan nama dia, ataupun tak kosak apa-apa, itlaq, waktu tu tidak makruh.
walau kana al-lafzu dalu 'ala al-mu'azzami mushtarakan ka'azizin wa ahmad fa in qusida bihi al-mu'azzamu kuriha. Ni yang tadi yang sebutlah. Wa in lam yuqsad bihi al-mu'azzamu au utliqa fala karahata, maka tidak ada karahah. Kemudian lagi wala yahmilul Quran, dan jangan dia bawa Quran. Jangan dia bawa Quran masuk ke dalam tandas. Adabnya jangan dibawa Quran masuk ke dalam tandas. Walaupun dia hilangkan, ghaibkan, maksudnya dia simpan letak dalam bekas ke, jadi dia balut ke, walaupun macam tu, atas pendapat yang mu'tamad. Ai anna hamlahu makruhun wa in ghayyabahu 'alal mu'tamad. Walaupun dia ghaibkan mushaf tu. Dan Imam Al-Azru'i dia memilih kata haram bawa masuk mushaf. Haram bawa masuk mushaf. Ini semua sebab kita nak muliakan Al-Quran. Al-Quran ni benda yang mulia, sebab tu kita kena jaga dia kena letak kat atas. Lepas tu kita kena muliakan dengan yang sepatutnya. Jauhkan daripada kena najis, jatuhkan daripada biar letak atas lantai. Sebab benda tu ada bentuk penghinaan, ataupun kita kata tidak memuliakan. Waqtar al-Azru'i rahimahullah hurmata idkhalil mushaf al-khala'a min ghairi darurah ijlalan lahu wa takriman. Kerana nak membesarkan mushaf dan nak memuliakan tanpa ada darurah. Tapi kalau ada darurah, kalau dia tinggalkan di luar, hilang contohnya kan, kalau tak bawa masuk, selagi akan basah, contoh hujan, memang nak kena masuk, itu ada termasuk dalam darurah. Jadi itu tidak ada masalah lah. Wa yughatti ra'sahu, dan di antara adab lagi, dia menutup kepalanya. Dia menutup kepala. Itu adab. Walaupun dia tutup kepala tu dengan kum dia. Apa dia kum Azmi? Dengan baju dia. Walaupun dengan lengan baju dia. Diriwayatkan bahawa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berbuat demikian. Wa yab'udu, dan dia menjauh daripada orang ramai. Dia menjauh daripada orang ramai. Sekiranya ada orang ramai bersama-sama dengan dia. Jadi ada dengan dia kawan-kawan dia, kan? Orang lah, ataupun bukan kawan-kawan dia. Jadi dia menjauh daripada orang ramai tersebut lah. Jadi nak menjauh tu tahap mana? Dia kata wa yab'udu nadban anin nasi in kana ma'ahu ghairuhu, dan dia menjauh sebagai jauh yang sunat daripada orang ramai. In kana ma'ahu ghairu, jika ada bersamanya selain daripada dia, ada orang lain. Bihaisu, sekira-kira la yusma'u li khariji sautun, tidak didengari suara apa yang keluar daripada dia. Tak didengari apa yang keluar daripada dia. Wala yushammu lahu rihun, dan tidak dibau. Tidak dibau bau apa yang keluar daripada dia tu. Fa'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam hajatahu fa ab'ada fil madhhab ai makan az-zahab. Jadi dia kata kata Al-Mughirah bin Syu'bah, dia kata aku dulu bersama dengan Nabi SAW dalam satu permusafiran, lalu Nabi SAW mendatangi hajat dia dan dia menjauh daripada daripada orang ramai lah. Fa ab'ada fil madhhab. Jadi kalau nisbah sekarang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab sekarang ni
tandah memang tetap dah kat situ. Dulu kalau orang nak qada hajat, maka dia akan cari tempat. Dia yang akan pergi cari tempat untuk qada hajat. Boleh jadi dia dah ada atas tempat tersendiri yang dia dah mark dah, kan? Dia dah tanda dah. Jadi kebiasaannya memang akan jauh daripada orang. Jadi mudah kata dia akan menjauhkan diri dia daripada orang ramai. Tapi sekarang ni tandah memang tempat dia duduk situ lah, kan? Tandah awal pun apa semua ke, tempat dia memang kat situ, memang tak berubah. Kalau tandah dulu, maknanya kalau ada orang kat situ, tempat yang dia mark tu, tempat yang dia tanda, mungkin dia boleh pergi ke tempat lain. Tapi sekarang tandah memang tetap dah ada kat situ. Jadi pada ketika ni macam mana dia nak ambil sunat menjauh ni? Tak boleh lah. Jadi waktu ni sunat bagi orang yang di luar tu untuk menjauhkan diri mereka. Fa illam yab'ud qadil hajah. Sekarang ni tak boleh. Tapi katalah boleh, tapi qadhi hajah tu tak jauh daripada dia, tak menjauhi, tak menjauhkan diri daripada orang ramai. Waktu tu pun sunat juga orang lain untuk menjauh daripada dia. Fa illam yab'ud qadil hajah sunna lahum al-ib'adu anhu. Kalau sekarang ni memang tak boleh lah. Kalau boleh pun disunat juga orang ramai untuk menjauh daripada dia bila dia tak menjauhkan diri daripada orang ramai. Wa yusannu aidan ma'al ib'ad an yughayyiba syakhsahu 'anil nas. Dan disunatkan juga serta menjauh tu. Jadi orang yang nak qada hajat sunat untuk dijauhkan diri dia. Sunat dia jauh bahawa dia hilangkan identiti dia daripada pandangan mata orang ramai. Orang tak nampak dah dia. Tak nampak syakhs dia, individu ataupun jirim ataupun jisim dia tu. Oh, senang. Okey ya. Call balik. Baik. Wa yastatiru 'anil a'yun. Dan dia wa yastatir. Dan dia menutup diri dia daripada pandangan mata orang, daripada pandangan mata orang ramai lah. Di sini ada masalah sutrah. Masalah sutrah. Dia istitar dengan sutrah, disunatkan dia dia tutup diri dia, lepas tu dia pakai sutrah. Maknanya dia pakai sutrah tu sesuatu yang kita kata panjang dia 2/3 zirak. Panjang dia 2/3 zirak dan benda tu tidak jauh daripada dia, lebih daripada 3 zirak. Lebih daripada 3 zirak, 3 hasta. Wa yastatiru 'anil a'yun liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man atal gha'ita falyastatir. Jadi kat sini hadis ni dia kata kerana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangi gha'id. Gha'id kat sini kita nak faham apa? Gha'id kat sini kita tak boleh nak faham siapa yang mendatangi najis. Kan? Tapi sini siapa yang mendatangi tempat qada hajat tu. Siapa yang mendatangi tempat qada hajat tu, maka hendaklah dia tutup. Dia tutup ataupun tutup diri dia pakai sutrah. Maka fayundabu liqadil hajah an yastatira 'anil a'yun bima tuluhu sulusa dhira'in fa aksar fi haqqil qa'id. Dia kata maka disunatkan bagi orang yang qada hajat bahwasanya dia tutup diri dia daripada pandangan mata orang ramai daripada sesuatu yang panjangnya 2/3 hasta.
panjang dia 2/3 hasta atau lebih. Ini pada hak orang yang duduk, fi haqqil qa'id. Adapun orang yang berdiri, dia kencing berdiri contohnya. Kalau dia pakai dia tutup diri dia dengan sesuatu yang kita kata 2/3 hasta, lepas tu dia kencing berdiri, sama lah juga orang nampak juga kan. Jadi hak tadi tu fi haqqil qa'id. Adapun orang yang berdiri, wa bima yasilu ila surrati fi haqqil qa'im. Adapun pada hak orang yang berdiri, maka dia tutup dengan sesuatu yang panjangnya sampai kepada pusat. Dan benda tersebut, satir tadi tu, penghalang ataupun yang menutupi dia tadi tu, qaruba minhu salasatu azruq fa aqal bi zira'il adami. Benda tu dekat dengan dia 3 hasta ataupun kurang, tak boleh lebih. Kalau lebih 3 hasta tak jadi. Dia kena 3 hasta ataupun kurang. Mudah kata, dengan kata lain, benda tu jangan satir tu jangan lebih daripada dia 3 hasta. Jangan lebih 3 hasta daripada dia. Boleh faham? Ada tak faham kat sini? Tak tersusun sikit kat sini. Kurang faham? Baik, tak jelas tentang panjang. Tentang panjang apa ni satir tu. Baik, jadi satir tu panjang dia 2/3 ataupun lebih, 2/3 hasta. Ni satu hasta dalam 50 cm, 48 ke 50 cm. Jadi 2/3 hasta, boleh kira sendirilah kan. 2/3 hasta dapat berapa cm. Jadi panjang dia tu mesti 2/3 hasta. 2/3 hasta panjang ataupun lebih. Lebih lagi baguslah. Cuma nak kata sekurang-kurangnya 2/3 hasta. Kemudian itu bagi orang yang duduk. Maksudnya bagi orang yang duduk, kalau dia kencing ataupun buang qada hajat dalam keadaan duduk, maka ada di hadapan dia satir yang panjang dia 2/3 hasta ataupun lebih. Adapun bagi orang yang berdiri, mesti ada satir yang panjang dia sampai ke pusat, sampai ke had pusat. Itu panjang. Adapun benda tu tu panjang satir tu. Kemudian satir tu mestilah tidak menjauh daripada dia, lebih daripada 3 hasta. Satir tu mestilah tak menjauh daripada dia lebih daripada 3 hasta. Kemudian sunat pakai satir ni, kalau tak ada orang. Kalau tak ada orang. Tapi kalau ada orang, wajib lah. Kalau ada orang jadi wajib. Nak jaga daripada orang tengok aurat dia. Dan disyaratkan juga satir itu lebar. Satir itu lebar dan menutup aurat dia. Jadi kalau satir tu panjang macam tu je, sekeping ya, kan. Lepas tu letak depan dia. Orang boleh nampak juga dia punya aurat dia. Mungkin orang tak nampak dia punya kemaluan dia, tapi dia nampak aurat dia yang lain. Jadi dia disyaratkan satir tu arid. Boleh faham? Pada satir ni selalunya dia ada kaitan dengan apa? Dengan istiqbal dan juga istidbar, tapi sini dia tak sebutlah. Baik. Kemudian wala yabulu fi ma'in raqidin wa qalilin jarin, dan jangan dia kencing dan jangan juga dia berak. Dia tak sebut.
Tapi hukum dia samalah. Jangan kencing, jadi syarah tambah wala yataghawwat. Jangan dikencing dan jangan berak fima in rakidin, pada air yang rakidin. Maksud rakid tu la yajri, air yang tidak mengalir. Sebab apa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakid. Kerana Nabi SAW larang daripada larang daripada kencing kencing pada air yang tidak mengalir. Jadi ayat ni ada dua lah, kita bagi kepada dua. Ada ayat yang mengalir, ada ayat yang tidak mengalir. Ada ayat yang rakid, ada ayat yang jarin. Okey ya. Kemudian ayat yang rakid kita bahagikan kepada tiga. Qalil, lepas tu kathir, lepas tu mustabhir. Qalil, kathir, mustabhir. Air yang jarin, yang mengalir pun kita bagi pada tiga juga. Qalil, kathir, mustabhir. Okey. Air yang tidak mengalir, kalau sedikit, maka hukum kita kencing berak situ, hukum dia makruh. Air yang banyak, air yang tidak mengalir, yang banyak. Yang banyak tapi tak sampai tahap banyak sangat. Dia banyak lebih pada 2 kolah, tapi taklah sampai macam jadi macam laut tu. Jadi macam sungai. Maknanya air yang banyak tu dipanggil mustabhir. Tapi air dia banyak, itu pun hukum dia makruh. Tapi kalau air yang tidak mengalir tapi banyak sampai tahap kita sebut mustabhir, banyak sangat, waktu tu hukum dia mubah. Hukum dia mubah. Mustabhir ni macam mana? Mustabhir ni kadar yang kita kata kalau lah ada najis pada, contohlah kalau ada kolah-kolah kecil kan, kolah tu cukup 2 kolah tapi ada najis, agak-agak kita yang duduk di sudut yang satu lagi, najis kat sudut sana, sudut, kita kata sudut belah kiri, kita duduk sudut belah kanan, tapi kita nak ambil wuduk tu agak-agak selera tak? Nafsu kita, diri kita untuk ambil wuduk kat situ. Walaupun kita kata ayat tu 2 kolah. Jadi sekarang ni tak berlaku pun perubahan, tapi ada najis duk terapung belah sana. Agak-agak kita nak ambil wuduk tak selera kan? Nafsu kita, diri kita nak ambil wuduk. Itu tak sampai tahap mustabhir lagi. Mustabhir ni dia banyak. Maksudnya kalau lah kata ada katalah kata ada najis, ada berlaku jatuh najis ke ataupun ada najis kat satu sudut yang lain, kita yang duduk satu sudut yang lain ni, kita boleh lagi nak guna ayat tu. Nafsu kita selera lagi nak menggunakan ayat tersebut. Kemudian air yang jaring kita bagi pada 3 juga. Air yang mengalir sedikit, banyak, mustabhir. Jadi kalau air yang mengalir tu sedikit, maka hukum dia makruh. Makruh juga kencing berak dalam tu. Air yang banyak, mubah. Kalau air tu mustabhir, pun mubah juga. Khulasahnya semua ada 6 lah. Ada 6. Air terbagi pada 2, rakid dengan jarin. Rakid ada 3 keadaan, jarin ada 3 keadaan. Semua tu ada dalam syarah. Dia kata wala farqa fihi bainal qalil wal kathir. Hadza fil ma'ir rakid alladhi lam yastabhir. Amma al mustabhir wa huwa alladhi la ta'afuhu nafsun albatta fala karahata fihi. Wa yukrahu at-tabawwul wa taghawwutu fil ma'i laylan mutlaqan. Sawa'un kana al ma'u jariyan aw rakidan, mustabhiran aw ghaira mustabhirin. Kemudian kencing berak pada waktu malam, hukum dia makruh. Sama ada ayat tu mengalir ataupun tidak, sikit ataupun banyak, sampai tahap mustabhir ke banyak tu ataupun tidak, kalau waktu malam.
wa yahrumu zalika fil ma'il musabbal wa mamnu' li ghairihi mutlaqan. Jadi yang kata ada hukum makruh tadi, kalau air itu sedikit tidak mengalir, makruh. Kalau air itu banyak tidak mengalir, makruh. Kalau air itu banyak sampai tahap mustabhir, mubah. Lepas tu kalau air itu mengalir sedikit, makruh. Kalau air itu mengalir banyak, mubah. Lepas tu kalau air itu mengalir sampai tahap dan banyak dan sampai tahap mustabhir, mubah juga. Semua tu hukum permasalahan tu pada air kita sendiri. Air kita sendiri ataupun air yang tidak ada pemilik. Adapun kalau air itu air orang ataupun air yang diwakafkan, air yang disabilkan, maka waktu tu haram. Wa yahrumu zalika fil ma'il musabbal wal mamlu' li ghairihi mutlaqan. Wala fi qalilin jarin. Ni hukum dia kita dah sebut dah tadi. Dan jangan juga dia kencing ataupun berak pada air yang sedikit yang mengalir. Ay yukrah an yatabawwal aw yataqawwat fi ma'in qalilin jarin. Wa ammal kathirul jari fala yukrahu illa lailan kama taqaddama. Adapun air yang banyak yang mengalir maka tidak makruh kecuali pada waktu malam seperti mana yang telah lalu. Wala fi hujrin, bukan, wala fi juhrin, dan jangan juga dia kencing atau perak di dalam lubang. Di dalam lubang. Lubang yang ada di bumi. Lubang yang ada di bumi, begitu juga rekahan-rekahan yang ada di bumi tu. Itu pun jangan juga. Satu sebab ada larangan daripada Nabi SAW, dan boleh jadi dalam lubang tersebut ada hayawan yang dhaif, hayawan yang lemah, binatang-binatang yang lemah yang yang terizak, yang tersakiti dengan sebab perbuatan kita tu, ataupun ada perbuatan yang kuat, ataupun ada hayawan ataupun binatang yang kuat, maka dia pula akan menyakiti kita sebab kita kencing kat dia. Okey. Wala fi mahabbirihin, dan jangan juga dia kencing dan berak pada tempat tiupan angin. Tempat tiupan angin. Jadi contohnya angin bertiup ke arah kita. Lepas tu kita lawan arah, kita pi kencing ke arah angin bertiup tu. Jadi apa akan jadi? Air kencing kita tu akan kembali balik kepada kita. Nanti dia akan menyebabkan kita punya pakaian ataupun diri kita kena najis. Jadi jangan kencing dan jangan juga berak. Tapi kalau berak tu pada masalah berak cerik lah. Sebab berak cerik, jadi bila ada angin, maka dia akan bawa kepada kita. Dia akan tolak balik kembali kepada kita ataupun kepada orang yang mengqada hajat tu. Kemudian macam mana nak kata, kalau orang tu kencing pada arah tempat bertiup angin, pada tempat bertiup angin tu, sifat tiupan angin tu, angin memang bertiup. Kalau ikutkan, kalau ada angin, angin tu akan tolak semula air kencing tu pergi kepada dia. Tapi waktu dia kencing tak ada angin. Waktu dia kencing tu tidak ada angin. Adakah hukum yang makruh juga? Faham tak soalan? Azmi boleh faham? Itu jawab. Baik. Senyap lah.
Senyum eh. Tak jawab. Yang tuan pun boleh tengok kat bawah tu lah, nombor 4 tu. Dia ada khilaf sikit. Khilaf antara Ibnu Hajar, Imam Ramli dan juga Khatib Syirbini. Jadi Ibnu Hajar di sisi Ibnu Hajar dan juga Khatib, walaupun angin tak bertiup, makruh juga. Kita istiqbal, kita menghadap kencing kita tu ke arah tu, ke arah tempat tiupan angin tu. Di sisi Imam Ramli tak makruh. Dia makruh bila angin bertiup. Kita kencing ataupun berak, berak ni lah, berak cerik lah, ke arah tempat angin bertiup ketika mana angin bertiup. Itu di sisi Imam Ramli. Boleh faham kan? Baik. Wazillin maksudin, dan jangan dia kencing ataupun berak di tempat teduhan lah. Zillin masuk di teduhan yang didatangi orang ramai. Zillin ni bayang. Jadi bayang ni tempat teduhan lah, tempat teduhan orang ramai. Maksud tu tempat yang orang ramai kosotkan tempat tu. Ada teduhan yang orang tak kosotkan tempat tu, maknanya orang tak datangi dia. Ada teduhan yang orang datangi tempat tersebut untuk berteduh. Jadi tempat teduhan orang ramai tu, jangan kita pergi kencing dan berak kat situ. Yang kita kencing dan juga berak di situ. Begitu juga di jalan, tempat jalanan orang ramai, jangan kita kencing dan berak di situ. Bahkan Nabi suruh jaga-jaga daripada dua perkara itulah, kencing di tempat teduhan orang ramai dan juga tempat jalan orang. Nabi kata ittaqul la'anain. Nabi kata takutlah kamu akan dua perkara yang banyak melaknat. Lepas tu sahabat tanya, apa dia al-la'anan tu wahai Rasulullah? Nabi kata orang yang kencing, orang yang kita kata buang hajat dia di jalan orang ramai, jalan yang orang ramai lalu, ataupun pada tempat teduhan mereka. Jadi dua benda ni, dua yang menyebabkan laknat orang ramai. Bila mereka lalu bau bau hancing ataupun bau najis, agak-agak mereka buat apa? Mereka nak puji ke? Ish, bagusnya budak ni, bagusnya orang yang kencing berak ni kan. Mereka tak puji lah, memang akan keluar sumpah seranah lah kat situ kan, akan laknat. Jadi Nabi suruh jauhkan. Jadi seperti tempat teduhan orang ramai ni juga, kata ulama, tempat yang terima pancaran matahari pada ketika musim sejuk. Jadi kalau musim panas, orang akan cari tempat berteduh. Orang akan cari bayang lah kan, bayang sesuatu untuk berteduh di situ. Tapi pada musim panas, pada musim sejuk, orang akan cari matahari. Depa sebab tengah sejuk, depa nak kena nak ambil, nak panaskan diri depa dengan panas cahaya matahari itu. Jadi kalau musim sejuk, jangan dia kencing berak pada maudhi'us syams, tempat yang terima pancaran matahari itulah, dan orang kosot pergi ke situ. Kemudian wala tahta syajaratin musmirah, dan jangan dikencing berak di bawah pokok yang berbuah. Pokok yang berbuah. Walaupun pada ketika tu pokok tu tidak berbuah, tapi sya'an ataupun jenis pokok tu, memang pokok tu berbuah, walaupun waktu dia tak berbuah. Jadi hukum dia makruh. Makruh walaupun pada bukan waktu pokok tersebut berbuah. Kecuali tak makruh apabila dia tahu ataupun zon kata akan datang air nanti, akan datang air atas membasahi bumi dan membersihkan tempat tersebut. Contoh dia tahu negara Malaysia ni hujan, selalu hujan. Pila ni tak boleh musim kemarau.
Kan? Apa, tapi katalah memang duk hujan seminggu, memang apa ni musim ni musim hujan. Sehari dua hujan ataupun hari-hari hujan. Jadi dia tahu kalau dia kencing, berak situ, dia tahu nanti ada air yang datang, sekali membersihkan kawasan tersebut. Waktu tu tak makruh. Jika dia tahu ataupun zon datangnya air membasahi bumi dan membersihkan tempat tersebut sebelum berbuahnya pokok tersebut. Dan sama jugalah macam tadi kita cakap, makruh tu jika bumi jika kita kata apa, bumi tersebut tempat dia kencing berak tu dia punya. Dia punya ataupun memang tidak ada pemilik. Adapun kalau milik orang, hukum dia haram. Kemudian wala yatakallamu, dan jangan dia bercakap-cakap. Jangan dia bercakap-cakap ketika qada hajat, kecuali kerana darurah, nak selamatkan orang. Nampak orang nak jatuh daripada, kalau macam dululah kan, dulu kan agak terbuka, kadang-kadang dia pakai satil saja, jadi dia nampak di depan dia macam kat Sudan kan. Kita pun nampak kepala orang yang duk qada hajat. Jadi dia tengok kita nak jatuh dalam lubang, ataupun dia tengok orang buta tu nak jatuh dalam lubang, waktu tu boleh untuk dia bercakap untuk selamatkan dia. Bahkan wajib pada ketika waktu tersebut, sebab nak selamatkan orang tu. Adapun saja-saja cakap, itu makruh. Ini pun penyakit jugalah, penyakit orang dalam tandas. Tentulah dia nak menyanyi lah, nak bersembang lah, kan, cakap telefon. Taib, wala yatakallamu wa yastabri'u minal baul. Wa yastabri'u minal baul. Apa yastabri'? Yastabri' maknanya dia memastikan bersih kemaluannya daripada yang kencing. Dia memastikan bersih kemaluannya daripada yang kencing. Jadi kalau orang lelaki, sama ada dia tanah nuh, perempuan pun boleh juga tanah nuh, maknanya dia berdeham, ataupun dia lurut zakar dia, kemaluan dia daripada pengkal zakar sampai ujung bagi keluar. Kalau perempuan dikatakan tekan dekat al-anah, tempat bulu hari-hari tu. Wallahu a'lam, tu disebut dalam kitab. Tu pun dia ada sebut situ, wa yastabri'u minal baul ba'dan qita'ihi. Maknanya dia memastikan bersih kemaluan dia daripada yang kencing selepas berhenti yang kencing lah, cepat berhenti, dah terputus dah yang kencing, tak keluar dah. Jadi mungkin ada lagi yang tersisa kita kata di laluan ataupun saluran keluar yang kencing tu. Jadi waktu tu dia tanah nuh, dia berdeham. Dia berdeham, biasanya dia akan tolak lagi. Jadi dia akan tolak, dia akan keluarkan lagi air-air yang masih berbaki. Tanah nuh ataupun dan wa natri zakarin bilutfin, dan natri zakar. Natri zakar ni apa? Anak pun tahu bahasa Melayu dah melurut zakar. Maknanya dia yamsah apa dia? Yamsah, sapu. Dia menyapu lah, maknanya menyapu dengan ibham, tangan kiri dia, dan juga musabbihah, jari telunjuk dia tu. Jadi dia pegang, dia lurut daripada majami'i uruqi ila ra'si, daripada pangkal sampailah ke kepala zakar. Kalau orang perempuan macam tadilah nak sebut, dia tekan pada tempat tumbuh bulu hari-hari tu. Jadi orang ni berbeza-bezalah. Ada orang yang dia kena bangun dulu, kan, dia kena bangun duduk dulu, baru lagi dia rasa selesa, sebab selalunya dia tahu dah, dia lagi bila bangun lagi dia keluar sikit. Jadi dia bangun duduk dulu. Ada orang yang berjalan dulu, jadi dia rasa dah lebihan-lebihan tu dah keluar, lepas tu dia bersihkan, baru dia tolak. Jadi orang tak sama. Ada orang yang mungkin tak perlu pun untuk tanah nuh, untuk berreham, dan mungkin dia tak perlu pun untuk melurut kemaluan dia. Jadi tak samalah. Yakhtalif bi ikhtilafin nas.
Wa yaqulu iza dakhala al-khala, dan dia berkata apabila dia nak masuk dalam tandah. Bukan bila dah masuk dalam tandah, sebab tu kata syarah iza dakhala ay arada dukhul, apabila dia nak masuk dalam tandah. Walau li ghairi qada'il hajah, walaupun untuk selain daripada qada' hajat. Dia baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di sini tak disunatkan dia baca bismillahirrahmanirrahim. Cukup dia memada dengan bismillah. Ada beberapa tempat kata ulama tak disunatkan untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Antaranya sinilah nak masuk tandah, dia hanya baca bismillah. Kemudian jimat, waktu jimat pun dia hanya baca bismillah. Dan tempat yang ketiga ketika menyembelih, dia hanya baca bismillah. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi al-khubus jamak pada khabis. Adapun khaba'ith jamak bagi khabisah. Maksudnya syaitan jantan dan syaitan betina. Jadi kita minta perlindungan daripada kedua-duanya. Wa idza kharaja, dan apabila keluar ia, ni dia keluarlah. Apabila keluar ia, bukan nak keluar, ini dia baca kat luar tandah. Apabila dia keluar daripada tandah, qala ghufranak. Apa takdir dia? Ghufranak ai ighfir ghufranak, ataupun as'aluka ghufranaka. Jadi ada dua takdir lah. Kita boleh takdir ighfir ghufranak ataupun as'aluka ghufranak. Lepas tu dia baca alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada aku adza, perkara-perkara yang menyakiti, dan wa afani, dan juga mengafiatkan aku. Kemudian ulama buat soalan, kenapa Nabi minta maghfirah, minta pengampunan. Nabi kata ghufranak, yakni ighfir ghufranak, ataupun as'aluka ghufranak. Kenapa Nabi minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kata syarah, wasababu su'alihi al-maghfirata inda sirafihi huwa tarkuhu dzikrallahi ta'ala fi tilkal halah. Jadi kenapa Nabi minta maghfirah ketika dah beredar daripada tandas tu, ataupun ketika selesai daripada qada hajat? Sebabnya adalah kerana di situ kita meninggalkan kita meninggalkan menyebut Allah Taala. Ini ketika kita qada hajat, kita telah meninggalkan menyebut Allah Taala. Kita tinggal pun sebab apa? Sebab arahan daripada syarak jugalah, kan? Tapi waktu tu kita dah meninggalkan sebut. Tinggal sebut tu pun tetap daripada syarak juga, kan? Tapi takut bila kita tinggal itu kita fikir benda-benda yang lain, kan? Boleh jadi kita terfikir kita buat benda-benda yang lain, ataupun kita fikir benda-benda yang lain. Jadi takut ada taksir kita di situ daripada kita menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita meminta keampunan. Ataupun takutnya seorang tu au khaufuhu min taksirihi fi syukri hadhihi ni'mah al-'azimah, ataupun takut ataupun bimbang-bimbangnya dia daripada taksirnya. Apa kita kata taksir? Kekurangan dia dalam mensyukurkan nikmat yang besar ni. Dapat kencing, dapat berak, nikmat yang besar, kan? Bayangkan kalau kencing dan berak kita tu tak dapat keluar, nak kena sedut. Dia akan jadi penyakit. Orang yang tak berak 2-3 hari dia mula badan dia lemah, sekali jadi penyakit. Jadi orang yang dapat kencing dan berak, dia dapat makan, lepas tu dapat hadam elok, lepas tu Allah Ta'ala mudahkan keluar najis-najis makanan-makanan yang kita makan tadi itu merupakan satu nikmat yang sangat besar. Sebab tu kita
kita sebut alhamdulillahillazi azhaba anil adza. Benda tu azza, kalau ada dalam perut kita dia akan jadi azza, benda yang menyakitkan kita. Dia akan dia akan menyebabkan jadi penyakit. Dan menafiatkan aku. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah sebab sedikit. Boleh banyak juga tak ambil tadi, itu boleh baca sendiri. Lepas tu nanti bab istinja. Dia akan masuk bab istinja. Bab istinja ni bukan dalam matan, tak ada dalam matan, tapi syarah bawa datang sebelum masuk kepada fasal perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Wallahu ta'ala a'lam.